Tuan, kuat-kuat ibu. Faham semua. Sejuk lah. Orang biasa tak apa lah. Tamat sejuk. Ini masjid yang saya rasa roh ada dalam masjid. Roh masjid. Masjid lama kan. Banding dengan masjid bangunan hebat-hebat. Kan? Tandas saja, Masya Allah. Tandas dia saja pun rasanya boleh bayar separuh masjid kita. Tapi kadang-kadang ada masjid yang mana ada hal-hal yang merosakkan, ada hal-hal yang kita kata perselingkuhan, hal-hal yang merosakkan persaudaraan. Dan itu banyaklah kita pergi, banyak tempat kita ziarah mengajar, ada hal itu. InsyaAllah mudah-mudahan masjid ini saya rasa tak ada macam itu. Dan akan datang pun tak ada. Dia kena satu hati. Tanda satu hati, tanda satu hati jemaah masjid, JK pengurusi, tengok lauk apa makan hari ini. Kata tak lauk? Ada makan tak? Alhamdulillah. Tu yang pada syurga. Semangat nak ceramah. Lauk apa nak tanya sikit boleh? Masak nyeri ke catering? Ya, Imam Kabir, Masya Allah. Masya Allah. Dia tengok lauk tu ada apa jenis. Kalau ada dua jenis, Masya Allah, orang masjid tu jemaahnya hatinya elok. Kalau satu jenis mata, sama ada dia ikut sunnah ataupun punah. Dia berkelahi, tak ada siapa nak masak. Syarat tak main. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu, tajuk yang diberi sangat besar, sangat tinggi, orang kecil, janggut sikit. Jadi kita tak ada lah hati kita nak. Kita kongsi-kongsi mujadarah ya. Nak mengajar tak layak. Jadi duduk depan ni pun sebab orang panggil. Malam pula ada kosong. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian kita malam ini membuahkan manfaat dunia dan akhirat. Seperti kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dan kitab beliau Penawar Bagi Hati, anggota tubuh ni dia ada faedah yang bangsa dunia dan ada faedah bangsa akhirat. Faedah bangsa dunia, kalau tangan, kaki, tubuh kita ni yang duduk dalam majlis ilmu umpamanya. Faedah akhirat. Faedah yang bangsa akhirat. Tangan pegang kitab, pegang tasbih. Kaki berjalan ke tempat-tempat ibadat, jalan tempat-tempat ceramah, kuliah, tunaikan hajat saudara dan sebagainya. Itu kaki syurga kita panggil. Jadi alhamdulillah, tanda Allah sayang pada kita. Malam ini Allah himpun kita duduk tempat elok, duduk tempat paling baik, khairul buqa. Sebaik-baik tempat, sebaik-baik tanah, sebaik-baik muka bumi ialah rumah-rumah Allah, masjid. Kita duduk tempat elok dah, maka kita kena elokkan hati kita. Sebab tu kita ni kalau baca kitab-kitab hadis, kita akan jumpa hadis pembuka, ya, Fatihul Kutub. Biasanya adalah hadis-hadis tentang niat. Kita buka hadis kitab Imam Al-Baghawi, Al-Musabihus Sunnah, kitab Imam Khatib Tibrizi, kitab Mishkat dan sebagainya. Kita akan jumpa hadis pertama. Imam Nawawi pun letak hadis niat di permulaan. Tidak enggak? Ngaji dah semua hafal. Hadisnya apa dia? Innamal, cuba baca. Innamal a'malu, balik awak. Oh, alim lah. Innamal a'malu binniyat. Ada banyak tarik hadis. Binniyat. Ada berapa lagi? Sahabat sebut. Jadi hadis niat tu letak mula nak bagi faham. Ngaji lepas tu ribu-ribu hadis. Satu kitab tu 1000 hadis. 10,000, 6,000, 4,000. Paling komal 800. Dan komal lah. Paling sikit 800. Jawahir Bukhari ada 800 hadis. Bulughul Maram tu ada dekat 1000 macam. Ngaji semua tu kan. Kalau ngaji ribu-ribu hadis, niat tak betul. Rosak tak? Rosak. Duk kuliah tiap malam pun, pergi ceramah merata tempat pun, kalau hati kita tak betul, ada pahala. Tak jadi jihad. Sebab menentukan status amalan kita tadi, ditentukan sah batal dia, pahala tak pahala dia dengan niat. Sebab tu kalau kita baca hadis niat, innamal a'malu binniyat. Ta'alluq niat tu tak mana? Ta'alluq niat tu kalau mazhab Imam Syafi'i kata ta'alluq niat tu innamal a'malu binniyat. Segala amalan bergantung dengan niat. Ba tu ta'alluq mana-mana. Dengan niat bergantung, dengan niat tu apa dia? Sah dan sah dan batalnya. Batu dalam sembahyang mazhab Syafi'i niat tu rukun. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia ta'alluq dengan apa? Berpahala atau tidak. Sebab itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah niat bukan rukun. Itu ijtihad.
para ulama atau istiqra' ataupun kajian masing-masing. Jadi tuan-tuan, kita faham kesimpulan dia, batal, sah, batal, pahala dan tak pahala, amalan kita bergantung dengan niat kita. Jadi kita tengok hari-hari lah kita mengaji, hari-hari kita beramal, sedekah dan sebagainya. Kita niat ni sangat penting untuk tentukan kadar, grade atau kualiti amalan. Contohnya sedekah. Kita sedekah, kita bagi duit, kita bagi orang datang berhajat pada kita. Orang berhajat, kita pun berilah. Kita pun ada lebih, kita bagilah. Hati kita, kedudukan hati kita semasa memberi, beramal. Apa kata hati kita, apa suara hati kita, apa niat kita, apa pandangan hati kita dengan sedekah yang kita keluar, yang kita beri tadi. Macam-macam pandangan. Tadi kuliah Muslimat di Masjid An-Nur Batu Lapan. Macam-macam kata nak cari pahala, nak dapat redha Allah, semua tu dalam konteks lah kita kata. Nak tolong orang, nak ihsan, semua betul. Jawapan semua betul. Tapi kalau kita tengok kehidupan sahabat keseluruhannya, mereka hidup dengan iman. Itu kata Nabi, hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man akhlasa qalbahu lil iman. Berjayalah orang yang mengikhlaskan hati dia untuk iman. Ikhlaskan hati beriman. Tajuk besar. Orang tak kerti, orang tak pandai, harap-harap Allah beri, mudah-mudahan Allah beri ilham yang baik. Orang yang mengikhlaskan hati dia untuk beriman, itu kena faham. Itu dalam bab ikhlas ni ada yang mukhlisin, ada yang mukhallasin. Ada yang mukhlisin, ada mukhallasin. Mukhlisin ini orang yang mengikhlaskan diri dia lid-din, untuk agama. Dia latih, dia tatang hati dia, dia pelajari seluk-beluk ibadat dia. Itu yang kita iqrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, untuk Allah. Dan iqrar mesti tali, mesti sama, sekufu dengan hati dia. Kalau lidah iqrar tapi hati tak sama dengan lidah, dia tak tali, kita kata tak ekor dia tak sama lah. Dia lari. Kalau buat bangunan, esok kalau buat bangunan dah runtuh. Jadi mukhlisin orang macam kita ni, kena latih diri, ikhlaskan diri dengan pilihan kita. Ada yang lebih tinggi, para anbiya mukhallasin. Ya Allah Ta'ala beri keikhlasan kepada mereka, Allah kekal tetapkan hati mereka. Dengan kerana apa? Dengan kerana kerja dakwah nubuah yang mereka yang para anbiya alaihi wassalatu wassalam, jalan dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, kalau kita belajar sirah ikhlas, mukhlis, akhlasa, yukhlisu, akhlasa, ikhlisu, akhlasa, yukhlisu, mukhlis. Mukhlis ni maksud orang yang mengusahakan hati dia ikhlas. Daripada sirah ataupun bentuk kata kerja ini pun, kita fahamlah di sana ada tuntutan supaya kita mengusahakan pembersihan, penjernihan hati, pembangunan hati. Betul nak ikhlas ni cakap senang, buat susah. Melainkan kita faham seluk-beluk. Jadi tuan-tuan, apa-apa ibu, berjayalah orang yang mengikhlaskan hati dia untuk beriman. Beriman, kerja-kerja iman ni. Zahir daripada iman tu kerja-kerja orang beriman, antaranya sembahyang. Orang beriman, tanda iman dia pada amalan dia. Nak tengok kadar iman, amalan dia. Amalan banyak, tu tanda iman dia. Amalan banyak, tanda iman. Jadi kalau orang yang amalan dia sikit, lebih-lebih kalau dia meninggalkan amalan, melanggar, mencuaikan amalan, mengurangkan amalan, tanda iman lemah. Ada iman tapi lemah. Ada yang beriman, ada yang kata zaman Nabi SAW datang orang Arab. Berapa orang Arab, dia kata kami beriman, amanna. Turun ayat cash tunai, tegur, kamu belum beriman, belum beriman, walakin qulu aslamna. Tapi katalah kami baru beriman, kami baru Islam. Iman sungguh-sungguh, iman sebenar-benar iman belum lagi menetap dalam hati. Kami Islam, masuk Islam, kami beriman.
So, soalan yang sama kita kena tanya diri kita, adakah kita ni orang Islam ataupun yang benar-benar beriman? Benar-benar beriman ni dia kena jaga hati. Antaranya kerja usaha zahir daripada iman ialah menuntut ilmu. Tidak enggak. Tuntut ilmu ni kerja orang beriman. Kerja orang beriman, tuntut ilmu. Fardu kifayah, fardu ain, baik fardu kifayah. Dan yang lebih daripada fardhu daripada fardu kifayah pun kita tuntut juga untuk meninggikan Islam. Jadi bila menuntut ilmu ni kita tahu kerja yang Allah suka, kena hati. Jadi jangan ada faktor selain daripada mencari redha kedudukan di sisi Allah. Kalau kita duduk rumah dekat, kita main mengaji sebab rumah dekat sebelah masjid. Kalau tak main orang kata, ikhlas ke tu? Ikhlas ke tak ikhlas enggak? Ikhlas. Itu bukan ikhlas yang khalis, yang tulen, difakturkan oleh penalit. Ataupun kita main masjid, Pak Haji ni rajinlah main masjid. Tiap-tiap kali waktu mesti ada muka. Kena main lah Ustaz. Sebab saya ni bekas imam. Bekas imam kalau tak main orang kata. Orang kata. Jadi kerana takut orang kata dia main. Kalau orang tak kata dia main. Kalau rumah tu pindah jauh dia main tak? Hak rumah dekat lagi. Dia main sebab rumah ada dekat. Kalau rumah dia jauh, mungkin dia tak datang, mungkin dia datang. Tapi kalau orang yang main kerana Allah lillahi ta'ala, sama dengan iqrar dia tadi. Inna salati, sesungguhnya salat aku, amal ibadat aku, hidup aku, mati aku untuk Allah. Lillahi Rabbil alamin. Untuk Allah, Rabbul alamin. Rabbil alamin. Tuan-tuan, apa-apa ibu-ibu, kalau isteri pula dia datang sebab apa? Makcik-makcik belakang datang sebab apa? Sebab suami ajar. Ikhlas tu. Amalan datang kuliah ceramah ni dia jadi grade dia jadi turun down tinggi sikit. Kualiti amalan. Sama yang tadi buat sedekah tak habis. Ya, bagi sedekah. Sana apa? Dah dia minta saya bagi Ustaz, kita boleh lebih. Yang ni grade ikhlas dia, grade amalan dia rendah. Grade yang paling tinggi tu, yang paling tinggi seperti mana sahabat-sahabat bila bersedekah, mereka nampak bila orang meminta sedekah, itu jalan mereka untuk mudah ke syurga. Dan bila orang datang berhajat datang, mereka nampak ini jalan macam mana dia nak tutup lubang-lubang neraka dia. Ini sahabat Nabi. Bila orang meminta sedekah dia seronok, ini hadiah tanda Allah sayang pada dia. Malanglah kalau kita seumur hidup tak ada orang main minta sedekah kita. Tanda kita ni malang, tak ada orang nak minta tolong sikit kita. Malang, tanda orang malang ni jauh dari kasih sayang Allah. Orang yang mana dalam hidup dia tak ada siapa nak tegur salah dia. Dan malang orang yang ditanda dia malang di sisi Allah, orang yang dengar nasihat hari-hari tapi tak letak dalam hati dia. Maknanya apa? Allah tutup hati dan jalan dia supaya ada perubahan bagi diri dia kerana pilihan dia macam tu. Sebab tu tanda Allah sayang pada kita, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu, kita masih kaya keinginan agama. Kaya ingin agama, kaya tolak. Masih nak mengaji, nak mendengar ceramah, masih nak melibat diri dengan aktiviti-aktiviti agama, kegiatan-kegiatan agama. Masih nak buat benda baik, banyak lagi benda baik nak buat. Maknanya kita orang kaya. Ada orang dia dah miskin keinginan terhadap agama, dia tak mau lah. Dia tak mau kuliah baik. Oh, kuliah tidak malam pun dia naik. Dia naik apa nama? Dia naik deki. Apa ni? Kuliah dia tak malam. Habis dia tabung lah. Kan kerja setahun bayang tak habis berpuluh tahun dah. Orang main ceramah pun dia tak seronok, dia tak senang. Ada juga macam tu. Itu orang nombor 5 kata Nabi, wala takunil khamisah an tubghidhal ilma wa ahlah. Antum ghadal ilma wa ahlah. Jangan jadi orang nombor 5. Siapa dia nombor 5? Orang yang tak suka ilmu dan tak suka ahli ilmu. Tuan-tuan, apa-apa, ibu, ada orang yang main majlis ilmu sebab apa? Kat rumah tak ada orang. Dah tak ada siapa, anak tak ada, cucu tak ada. Bini pun tengok muka abang dan jemu tengok muka saya. Jom kita tengok muka ustaz. Kalau ni ustaz baru tu. Kan? Ustaz baru tu kata. Jadi main tu bukan kerana Allah. Bukan khalis, dia main tu sebab apa? Weh, lama tak jumpa kawan.
Kawan kat masjid, lama tak pergi masjid, dia nak pergi masjid katakan. Kalau tu sakit lama, tak syok main ke rumah, tak ada kawan. Jadi kalau bila main masjid, tengok kawan hang nak jumpa tak ada. Apa cerita? Dah Ustaz nak buat apa, duduk rumah Ustaz, dah pencen dah tua-tua ni Ustaz. Dah pencen ni kena main masjid. Kalau Allah pulangkan kemudahan, agak dia main masjid. Orang yang datang masjid surau libatkan diri dengan agama kerana faktor usia dah. Faktor usia dah tua baru nak beramal. Kalau Allah bagi muda, tobat dia tak beramal. Sebab itu kita kena faham hati. Yang faham hati ni syaitan. Dia tak curi motor, tuan-tuan, tak usah risau lah. Motor kat luar parking tu, kalau hilang tu bukan syaitan, jin. Mesti orang, betul tak? Kau ada tadi main tadi, start motor tadi, minyak habis. Ini syaitan punya kerja, dia sedut minyak tu. Tak ada kan? Kalau sedut tu pun kerja manusia. Hak dia curi apa amal? Dia curi tawajuh dalam majlis ilmu. Dia curi hak ni, qalbiyah ni, benda-benda hati ni, perkara hati dia curi. Tumpuan kita, buh sangka buruk lah. Dia macam-macam dia curi, supaya hilang adab dengan ilmu. Dia tak curi buku Yasin kita, ada buku Yasin tu. Kadang-kadang masjid bawa, melambak-lambak kan masjid, main hantar lagi. Tak siapa nak baca. Dia curi adab kita. Bila baca Yasin, buku Yasin atas lantai. Rosak hati kita. Tangan hak kotak basuh punggung, tangan hak dosa ni angkat tinggi-tinggi bila berdoa. Yasin yang paling mulia buah atas lantai. Itu kita. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, kalau Yasin buah atas lantai, tangan angkat tinggi-tinggi, agak-agak Allah terima dah doa. Takut-takut Allah tolak. Hak betul lah kat tangan tu. Memang antara dalam hadis Nabi kita akan jumpa Nabi angkat tangan sampai nampak. Tengok. Tinggi. Ada 3 martabat angkat tangan tu. Kena mengaji dengan ustaz lain lah. Ya. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu penting. Hati sangat penting untuk kita jaga. Kalau kita tak jaga hati, kuliah kita ni, dia masuk telinga kanan, keluar kok mulut. Keluar ke mana? Tak keluar ke keluar tak tahu. Hati sangat penting. Betul, jangan tengok orang yang bercakap. Tengok orang bercakap, kita balik ya. Saya pun tengok diri saya, tak layak nak cakap, baik aku tak main. Tapi harapkan kita ni Allah ampun. Tak. Tuan jangan tengok orang bercakap. Sebab kalau kita tengok orang bercakap, kadang-kadang dia ni lagi muda daripada cucu kita. Saya ni muda, baru 17. Aku lah. Muda, kalau tengok muda ni. Tengok jemaah besar kan. Sorban besar berkuih kan. Orang pintar ni ni. Duduk depan ni. Ini depan kosong pun terdekat. Ini depan siapa nak duduk? Ini siapa nak duduk? Nak tanya kan. Kita khilaf dengan sunnah Nabi. Selama apa tahun dekat masjid ni? Masjid lama ni. Apa lama kita dengar kuliah. Tapi tak boleh amal sunnah ni. Ini kecil. Kalau Tok Guru kami ni. Kalau botol cawan ni bani tu. Faham tak tuan? Bukan marah ni. Mendidik nama dia. Sebab kita dulu macam mengaji dulu, jenuh kena bandul dengan Tok Guru. Nak bela dendam ni. Faham tak? Lepas ni kuliah duduk depan. Hak bersandak tu. Siap. Tak, hak bersandak tak apa. Masjid lengci. Hak bersandak aku marah awak. Ke masjid besar. Nak tengok dari tu. Tiang kau orang. Orang tu tiang. Itu saya marah tu. Dah lah jauh. Lepas tu kalut pula ustaz. Ustaz bila ni? Ustaz bila? Dia tak perasan. Padahal kuliah tak duduk. Sebab duduk belakang. Itu kita marah ni. Tak lalat belah kanan. Nampak? Dia tak nampak tak lalat. Kalau nampak tak lalat, tanda sayang ustaz. Sebab dia duduk depan. Tuan-tuan, bukan marah. Lepas ni kita dah makan. Nak risau. Kan? Nak cerita. Benda kecil macam ni. Bukan apa ustaz. Kami nak bagi ustaz lapang mata. Kami tak mau duduk depan. Tak, tuan-tuan, ni adab, ni sunnah Nabi. Kalau kita mengaji bertahun-tahun sunnah kecil ni kita tak boleh amal. Kita harap nak bangun dengan Nabi SAW. Kita buat maulid tiap-tiap tahun maulid, bertengkar maulid. Tidak. Bergaduh dalam internet, bergaduh alam maya pun bergaduh, alam nyata pun bergaduh. Bab maulid, kafir mengkafir, syirik mensyirik dan sebagainya. Duduk majlis ilmu tak boleh duduk rapat-rapat. Ni kira rapat saya angkat tangan. Sikit lagi lah dia rapat dengan badan kawan dah. Kalau jatuh daun tak jatuh di lantai, itu best. Betul dengan sunnah dan suka Nabi SAW. Duduk ceramah ni nak bagi Nabi suka. Betul tak tuan?
Nak bangun dengan Nabi SAW disuruh. Tapi kalau sunnah pun kita tak boleh nak hidup. Saya cakap tu diri sendiri ni. Benda kecil macam ni pun tak boleh kita nak berbetulkan, nak set minda kita. Macam mana tuan-tuan, banyak benda lain yang besar-besar dari sunnah yang payah-payah, berat-berat lagi tuan. Macam mana besok nak cabut pedang, nak angkat perisai, pergi berjuang jalan Allah. Kita mengaji ni tuan-tuan atas kapet. Tu, kiri kanan ekor ni antara masjid. Ni masjid yang kedua paling sejuk. Saya ada masjid satu lagi. Sejuk tuan. Dia bukan kira pasar, bantai sejuk. Dia tak tahu kalau sejuk terlalu menyengat sejuk. Memanglah kampung sengat. Kan? Dia boleh jadi mengganggu al-idza lil mu'min. Tapi ni kira okey. Tu yang ceramah kena panas sikit. Ya. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, hati kita. Saya kena cakap dengan hati saya, tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang saya sayang, yang saya kasih, kita kena cakap dengan hati kita. Iman ni bila duduk majlis ilmu dengan iman, ustaz kata apa pun dia relax dia. Tapi kalau duduk majlis ilmu dengan semangat saja, ustaz tinggi suara dia dah tak sedang dulu. Ustaz ni, ustaz ni pula dia tengok muka jam. Tengok muka ustaz, tengok jam. Kadang-kadang saja aku yang jam. Tengok tu. Aku perasan je ni 4-5 kali tengok, takkan tak nampak kali pertama dia tengok jam. Dia mula tak apa nak tengok jam, tak apa. Nak tunggu takut saya lapar. Jadi tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, saya ni tak reti sangat nak bawa dalil banyak-banyak. Kita sembang boleh tuan-tuan. Bagi semangat. Duduk majlis ilmu dengan iman, baca Quran dengan iman, berzikir dengan iman. Saya cakap begini ni, jangan dengan semangat buat kerja agama dengan semangat, besok tinggal. Buat kerja dengan semangat, besok tinggal. Bila down semangat, tinggal. Buat kerja dengan iman, insya-Allah kekal istiqamah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Dia mesti dari hati. Istiqamah itu dari hati. Kalau hati ada problem, hati tak diisi dengan iman, mana nak istiqamah? Dalam Quran tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu, Quran suruh perkara yang pelik bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Pelik ah? Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu beriman. Pelik? Pelik. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu beriman. Cuma belayan tak faham. Dah kata beriman, suruh beriman, nak beriman lagu mana? Dah kalau jenis hak yang ni lah. Ya, yang kaki komen, kaki kritik dia mesti pening pula. Kan? Kalau kita kan dah makan kenyang, saya dah kenyang lagi. Ustaz, makan saja. Makan. Tunggu pinggan kita, makan saja. Nanti saya tak boleh masuk dia. Makan Ustaz. Dia nak kenal. Kan? Tak faham bahasa. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kena faham. Saya pun tak faham. Dah beriman, suruh beriman lagi. Hak iman tadi tu tak diiktiraf tak? Tak. Maknanya tetapkan iman kamu. Bila diperintah ada kerja, ada tugas. Kena usaha atas iman, benteng kukuhkan iman, tambah iman dan iman. Yazid yang kurus. Iman Nabi-Nabi dia balance, dia maintain. Iman Nabi-Nabi dia meningkat kata ulama. Iman malaikat dia maintain. Iman Nabi-Nabi meningkat. Hari-hari sebut pasal Allah. Tauhid. Mau tak naik? Kita hari-hari cerita dunia. Kereta. Motor. Perempuan. Kerja. Down. Duk dalam ceramah dia naik. Balik sekali lagi. Tengok macam-macam. Turun balik. Pergi Mekah. Ustaz. Pergi Mekah. Kan? Pergi Mekah adab pandangan. Lepas tu pesan pada kita, guru-guru pesan pada kita, pergi Mekah tu hari ni cabaran. Tajuk kedua tu manusia dan cabaran masa kini. Ya, cabaran masa kini lah ni. Pergi Mekah, bangunan yang hebat, mencakar langit. Bila dia layan pandangan daripada bangunan yang biasa ni, yang tak ada nilai di sisi agama ni, bangunan biasa, tengok jam besar. Tu kan, apa nama? Zamzam Tower. Tengok cantik. Dia bukan tengok Kaabah dulu, tengok Zamzam Tower dulu. Hati. Fitnah bagi kita. Sebab itu tuan-tuan, bapa-bapa,
ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita jaga hati kita, jaga pandangan kita. Dalam hadis tadi sebut Nabi kata wa ja'ala qalbahu saliman, dan dia menjadikan hatinya salim, jadikan hati dia sejahtera. Wa lisanahu sadiqan, dan jadikan lidah dia lidah orang yang benar, lidah yang benar. Ya, wa khaliqatahu mustaqiman, dan akhlak dia akhlak yang lurus, akhlak yang baik. Dia tak libatkan diri dengan hal-hal maksiat, mungkar, keji, perkara yang sia-sia, yang tak guna, yang tak berfaedah dan sebagainya. Dia jaga akhlak dia. Kemudian diri dia wa nafsahu, dan dia jaga diri dia itu mutmainan, tenang. Bukan senang dah dapat tenang, melainkan orang yang hati dia baik. Tuan-tuan, ada saya tinggal apa-apa tadi? Ada tinggal apa-apa tadi? Poin tadi? Ada. Iman ni dia bertambah dan berkurangan. Dalilnya dalam Quran, dalam hadis. Alladzina yuqimuna as-salat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bertambah iman mereka bila dibacakan Quran, bertambah iman mereka. Orang yang ada iman, yang sahih iman dia bila dibaca Quran bertambah iman. Orang yang iman dia sakit, orang yang hati dia ada penyakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan, ay maradan akhar. Dah ada penyakit, Allah tambah lagi, dia bersakit-sakit penyakit lagi Allah tambah. Sebab hati dia dah jadi sarang penyakit. Dengar Quran lagi sakit lagi, tu orang munafik. Orang beriman, hati dia sihat, iman, bila dengar Quran dia bertambah sihat, bertambah iman, bertambah iman. Dan kita buka Quran dalam surah Allah Subhanahu wa Muhammad, surah Taubah, kata saya lah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya anna ahlal qura, bahawasanya penduduk beberapa buah kampung, anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Dia kata Ustaz kata tadi betul ya, dia kena buat 3 surah. Sebab Quran sebut asing. Amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ustaz, iman takwa tu sama tak? Tak. Kalau tak, apa Allah pisah bagus lagi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard. Ya, salam dan tiga. Kalau penduduk beberapa buah kampung, law anna ahlal qura, bukan ahlal qaryah, kena faham. Anna ahlal qura, penduduk kampung-kampung, yakni penduduk negeri semua. Bukan satu kampung dia tak jadi, syarat dah. Anna ahlal qura, semua kampung. Kalau ada 10 kampung, 10 kampung kena beriman dan bertakwa pada Allah, takut pada Allah. Amanu wattaqau. Iman kita usaha, takwa kena usaha. Nak dapat takwa ni mesti atas jalan ilmu. Mustahil boleh takut pada Allah tak ada ilmu. Mustahil. Kalau kita ni, kita beriman tu tak ada masalah. Syahadah iman, usaha tak iman, usaha tak iman, cakap kebesaran Allah, cerita kebesaran Allah, cerita akhirat, cerita iman meningkat. Tapi kalau tak ada ilmu, dia tak boleh tahu. Mustahil. Sebab apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah bagilah hanya saja orang yang takut pada Allah kalangan orang yang ada ilmu, alim ulama. Tak panggil ulama kalau tak ada ilmu. Alim ulama, orang ada ilmu dia takut pada Allah. Tak ada ilmu tak takut pada Allah. Apa maksud ilmu? Maksud ilmu kita tahu perintah Allah dan larangan Allah. Setiap masa dan keadaan, di mana saja, apa keadaan. Mudah ya, simple. Tahu apa perintah Allah pada satu-satu masa, satu-satu tempat, mengikut keutamaan. Itu ngaji fiqh aulawiyat, ngaji yang besar. Ya, mengikut keutamaan. Waktu ni kena buat apa?
Yang ni pun ibadat, hak ni pun ibadat, tapi time ni kena buat yang mana satu? Atau aulawiyah, mengikut keutamaan atau ilmu. Kalau kita suami, hari ni yang banyak berlaku perpecahan dalam rumah tangga, keretakan rumah tangga, penceraian dah tinggi. Hari ni sejam berapa dia berkata? Sejam 25 penceraian kau. Kita ingatlah 125 sejam kan? Benda yang bukan angka ni bukan untuk bangga, untuk risau bimbang akhir zaman. Ya, 25, 20 ke 35 tu angka paling tinggi penceraian umur tahun tu. 20-an sampai 35. Otak dah tak apa nak fungsi. Kemudian ilmu tak ada. Pergi kursus kahwin pun bukan berlabur. Pergi kursus kahwin melawak gelak kali. Dapat sijil, apa tak tahu. Ada lah sikit-sikit. Dia jadi macam silibus sekolah. Jangan nak lepas dapat sijil nak nikah esok. Dia bukan nak bawa takut pada Allah. Teriak tang situ. Kalau hak buat jahat, teriak dalam dewan tu. Tu baru tu. Duk sembang benda dalam kain. Bila nak meningkat budak-budak, imam budak-budak. Duk sembang benda hasad lagi malam dia pun nak buat. Lepas nikah malam terjun lah. Tak payah cerita benda tu. Tapi dalam kursus kahwin banyak tu. Yuk melawak tu bagi seronok mereka ustaz. Tak payah nak bagi seronok. Selama ni seronok dah. Bagi mereka teriak. Risau besok lepas kahwin. Lepas nikah ni tanggungjawab besar. Lepas nikah boleh pergi mengaji, bawa beli kitab pergi mengaji di surau masjid. Timbulkan kebimbangan tu rasa kursus iman. Bukan dia lepaskan silibus, lepaskan sukatan untuk dia dapatkan sijil saja. Itu tak capai maksud. Sebintang saja kita bagi. Saya tulis laporan tu, kaji selidik saya bagi 1 bintang setengah. Sebab apa? Tak capai maksud. 2 hari bagi. Minta maaf kalau tuan-tuan ada yang terlibat. Kita kena upgrade benda ni. Sebab keperluan umat sangat mendesak perkara macam ni. Jadi tuan-tuan kebanyakan masalah rumah tangga ni masalah tak tahu hak masing-masing. Tak tahu nak tunai hak masing-masing. Isteri rasa dia buat tu hak suami yang buat. Dia buat tu patut suami kena buat. Dia rasa macam tu. Suami pula dia rasa hak dia buat tu bini patut buat. Bini masak rumah-rumah, basuh baju macam-macam dia buat. Kali tu balik suami isteri pula tak apa, sakit gigi. Dia menyengah sampai ke kepala kan. Dia tak dia buat kerja. Udah mungkin baju tak basuh. Pinggan mangkuk duduk dalam dulu timbul dalam sinki. Kan? Oh, dia teriak aja teriak. Dia marah dia menjerit. Tak buat kerja rumah. Sebenarnya pinggan mangkuk basuh baju kerja suami. Ustaz, jangan nak sembang orang ni Ustaz. Dia pun ada belakang ni Ustaz. Orang perempuan ni, tajuk ni dia boleh syok dia. Ustaz, cerita lagi Ustaz. Kami sokong Ustaz. Kena tang poligami apa lari? Itu tak tahan. Itu orang kata. Duduk ni, orang perempuan paling tak suka buat poligami. Orang lelaki buat apa? Orang lelaki buat apa? Rokok lah. Rokok. Orang perempuan poligami dah ni. Kalau dia duduk majlis ilmu, majlis cerita kupas tentang poligami, dia duduk datang dengan iman, dia akan duduk sampai habis. Senyum relax. Hak salah tu suami, bukan poligami. Tu orang faham. Kalau duduk dengan semangat, kena batang hidung lagi. Bisa. Jadi dalam hal rumah tangga ni tuan-tuan, Nabi kata innal mu'min la yu'jar fi kulli shay'in hatta luqmah hatta fi luqmatin hatta luqmat alladhi yarfa'u ila fam imra'atihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata setiap orang beriman diberi pahala. Sehingga diberi pahala setiap sesuatu yang dibuat, sehingga suapan yang diangkat ke mulut isteri dia pahala. Berapa angkat pahala? Man ja'a bil hasanah falahu 'ashru amsalha. Buat satu kebaikan 10 pahala Allah. Dalam hadis, dalam riwayat hadis ada sebut, bila isteri suami pegang dengan kasih sayang, sentuh tangan bersalam ke, pegang ke, 5 jari, 10 jari ni sentuh, sebanyak bilangan jari pahala Allah bagi. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama fil hadis. Itu sebanyak itu. Kalaulah suami faham dengan itu, isteri faham apa tu, Masya Allah, balik rumah, keluar rumah, dia salam tangan kita pun salam dia. Jadi sambil bersimbang abang ni, ayang salam abang ni 10 pahala, dengan kaki sekali boleh tak? Tu ihtisab nama dia. Ihtisab, mengharap ganjaran, janji baik dari Allah. Itu iman. Ihtisab ini ruh bagi iman.
mengharap janji-janji al-mau'udat, segala yang dijanjikan oleh Allah itu adalah ruh bagi iman. Kalau beramal untuk janji itu ruh bagi iman. Memang rangka sebenar dia untuk dapat redha Allah. Tapi Allah dan Rasul mengajar kita untuk berihtisab. Dalam Quran ada cerita tentang syurga, nikmat. Beramal dapat ini, beramal dapat ini, beramal. Allah ajar kita beramal untuk dapat janji Allah. Itu ruh bagi iman. Iman. Tuan-tuan, nak dapat takut pada Allah ni mesti ada ilmu. Kalau dia tak ada ilmu rumah tangga, masing-masing duk rasa hak dia. Jadi masing-masing langgar, masing-masing mengurangkan hak masing-masing. Sebab apa? Bila masa dia nak takut pada Allah. Isteri hari ni lagi payah. Lagi moden lagi payah. Lagi moden lagi payah. Lagi mengaji tinggi lagi payah. Sebab apa? Dia payah nak dengar cakap. Payah nak dengar cakap. Kakak-kakak, ibu-ibu kat belakang, mana hari-hari ada menjawab suami tak? Seminggu sekali ada menjawab suami tak? Ada. Mau tak ada? Tengok muka sikit, tak nampak pun. Tak ada ustaz, kami orang masjid Jamiah kali ni dia tak ada. Kami semua baik-baik ustaz. Baguslah kopi tu. Kekalkan status kita macam tu. Tapi kalau balik kuliah ni dengar balik rumah menjawab, tak payahlah. Menjawab. Ya, kalau menjawab tu untuk jaga kesihatan suami apa tak apalah. Kan, jaga kesihatan, keselamatan tak apalah. Menjawab tu pun jaga jangan lukakan hati suami. Kalau sebab tu orang lelaki-lelaki suami pergi bersambut, pagi berhantar, balik bersambut. Ada rupa itu tuan-tuan? Dapat rupa itu tak? Ke pergi beralor? Pergi beramboi katanya. Tak kan, kita orang mengaji. Isteri akan dapat pahala suami di masjid kuliah walaupun dia tak mai, tak dapat mai. Cucu kah period ke apa, dia tak ada mai. Hati tak? Dia dapat sebanyak pahala suami selama dia duduk di masjid menunggu solat seperti bersolat. Duduk dalam ceramah dapat pahala, darjah jihad, isteri dapat pahala semua. Dengan syarat dia redha dan dia membantu suami. Lepas tu saya doa ibu-ibu di belakang sana, kakak-kakak sana yang masih dalam di bawah status perkahwinan, kaitan yang sah kan, kaitan ikat masih dalam di bawah status perkahwinan, masih ada suami, maka saya doakan ibu-ibu kakak-kakak di belakang menjadi seperti isteri Firaun. Ya. Wah, isteri Firaun. Sekejap, isteri Firaun siapa? Asia. Okey. Jangan ada ustaz nak doa, saya ingin doakan ibu-ibu jadi macam isteri Nabi Nuh, Nabi Lut. Jangan, dua-dua tu kafiratan. Dua-dua itu kafir di sisi Allah. Jangan, Allah buat Allah darab masal dalam Al-Quran tentang dua wanita. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdain min 'ibadina. Suami baik berada di bawah jagaan suami yang saleh. Tapi dua-duanya khianat, khanatahuma, dua-duanya khianat pada perjuangan suami. Itu bab iman. Kenapa Kan'an? Siapa dia Kan'an? Siapa Kan'an? Anak Nabi Nuh alaihi salam. Isteri Nabi Nuh alaihi salam dan anaknya Kan'an dua-dua kufur kepada Allah. Ini ujian, ini penceritaan hidup kepada kita. Satu hadis Nabi SAW beritahu kita doa lepas azan. Nabi kata man sa'alani siapa yang memohon kepada aku untuk aku al-wasilah. Yang kita baca kan? Al-wasilah wal fadilah. Halat lahu syafa'ah. Nabi kata dia akan dapat syafaat. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang ni, dia lepas azan ni dia doa lebih kurang. Dia kena minta Nabi suruh-suruh. Kan Nabi tak berhajat kepada kita, kita pun tak boleh i'tiqad, kita tak boleh hati kita. Bila kita selawatkan Nabi, kita rasa selawat tu membantu Nabi tak? Kita tak macam tu, kita bagi selawat tu untuk kita nak. Jangan kita ingat selawat kita, doa kita untuk Nabi, Nabi berhajat tak nak. Kita berhajat.
Itu doa lepas azan ni doa sungguh dari hati. Tak doa mulut dari hati pun okey lah. Itu lafaz. Daripada lafaz kita hati tak jaga, hati tu berewang kata kan, doa pun Allahumma rabbana atina sayyidina Muhammad. Tak jadi aku minta sungguh untuk Nabi. Nabi bagi tahu dah, janji dah. Halat lahu syafa'. Dapat syafaat. Jadi tuan-tuan, kita nak syafaat ke tidak? Doa ajar anak-anak kita hormat azan. Tutup TV. Itu iman kan benda, iman. Dalam bila kita beriman, hidup dalam keadaan beriman, rumah tangga kita akan lahir ahli ulama. Kalau kita hidup tak mau ikut orang beriman, tak mau ikut lunah-lunah iman, keluar daripada rumah ulama ni, ulang dalam semua. Kalau kita tak mau hidup dengan keadaan sebagai orang beriman, ilmu ada, tapi tak mau buat macam tu, takut jadi benda perkara-perkara yang negatif. Tuan, balik pada mana tadi? Isteri Nabi Nuh alaihissalam. Isteri Nabi Nuh dan Kan'an. Kan'an, kenapa isteri Nabi ini cerita iman? Nabi Nuh adalah Nabi yang paling panjang tempoh dakwah, 950 tahun. Umur Nabi Nuh alaihissalam 1050 tahun. Ya. Siang dan malam buat dakwah. Bukan macam kita buat dakwah ajak 3 kali. Saya dah ajak dia 3 kali cara lepas. Itu kita pemalas, penakut. Dan bagi alasan yang tak sunnah. Bid'ah tu. Ya, saya dah ajak 7 kali cara lepas, tu bid'ah. Siapa tetapkan 7 kali? Tak ada. Dakwah Nabi yang tak ada hak. Tuan ulama kata jumpa Abu Jahal 70 kali lebih. Waktu hujan lebat, Abu Jahal dengan isteri tengah makan. Hujan lebat, angin kencang, Masya Allah, tak ada orang keluar rumah. Tok. Bini dia kata, bini dah pergi tengok siapa main time macam ni. Dia memang hajat besar ni, hang bagilah apa saja dia nak. Bagus juga pihak. Buka tengok Muhammad. Patah beli kami jawab kan, dia kata bang, nak darah abang Muhammad main. Dia nak apa? Hang bagi dia nak apa? Tanya dia kata nak apa Muhammad? Dia kata masuklah Islam. Qulu la ilaha illallah. Ajak masuk Islam. 4 pintu. Tak ada lain Muhammad. Time macam ni hang datang yang ini hang datang. Abu Lahab lagi jahat. Tabballaka ya Muhammad. Amma da'autana li hada. Benda ni kan hang panggil kami kumpul ramai-ramai duduk atas bukit ni kata. Hang panggil kami sebab nak suruh Islam. Tak ada benda lain ke? Celaka Muhammad. Tu turun tabat jada Abi Lahab. Tuan, apa-apa ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah. Kenapa isteri dan anak Nabi boleh mati kafir? Ini satu soalan yang perlu kita kaji. Satu perkara yang kita perlu fikirkan. Kenapa Nabi, isteri Nabi, anak Nabi, dia ada 2 hubungan dekat sini. 2 hubungan. Anak, kita ambil Kan'an contoh. Ya, Kan'an ni, bila Allah buat keputusan untuk hancurkan kaum Nabi Nuh yang ingkar, Allah turunkan hujan, Allah keluarkan air daripada bumi. Ya, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zil ya bunayya irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Ini masalah iman. Ya. Nabi Nuh bila banjir berlaku menutup seluruh puncak bukit. Belum masa tu air tengah naik. Kan'an dah tengah. Dia bergelut struggle dengan ombak. Kan? Jadi Nabi Nuh nampak dah atas batera dengan orang beriman. Tengok anak dah terumbak ambil atas kapal-kapal tu. Berenang, duk cari apa? Cari bukit. Cari tempat tinggi. Ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya ni lembut lah kira, wahai anak anda. Mailah naik kapal yang ayah. Sudah-sudah lah tu kata. Tobat-tobat sudah-sudah lah tu. Tak usah duk campur dengan orang kafir. Wala takum ma'al kafirin. Tak usah ikut depa. Ni ayah habak ni benda betul jadilah ni. Ni mukjizat. Tanda ayah ni Nabi utusan Allah. Mailah naik dengan ayah. Wahai anakku ya bunayya. Ya bunayya. Wahai anak anda, mailah naik. Irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ini bahtera iman. Jangan bersama dengan orang kafir. Anak dia kata apa? Kan'an kata apa? Tak. Dia kata dulu lani dan selamanya saya tak akan ikut abang.
Saya takkan ikut Abah. Abah pilah saya dengan nasib saya sendiri. Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan cari tempat tinggi. Aku akan cari puncak bukit. Aku akan berlindung di sana. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia akan pelihara aku daripada air yang naik. Banjir bah ni. Tuan-tuan, nampak tak tawajuh hati dia? Nampak tak hati dia ke mana? Dia pergi makhluk. Hati dia pergi makhluk. Dia tak pergi iman. Dia pergi makhluk. Dia dalam keadaan macam azab Allah, bala Allah, ujian Allah. Dalam keadaan ini separuhnya adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Separuh. Kerana ini apa yang dikhabarkan oleh Nabi ini mukjizat. Dan ini tanda min ayatillah, satu daripada tanda bala, tanda ujian, seksa dari Allah. Dalam keadaan mata melihat seksa dan janji ayat kebesaran Allah, dia tetap mencari makhluk. Dia cari apa? Puncak gunung. Dia tak cari Allah. Dia tak naik kapal. Dia tahulah kalau naik selamat. Tak, hati dia pergi pada makhluk. Ulama kata Kan'an ini, dia ada dua hubungan yang istimewa dengan Nabi Nuh AS. Pertama, dia ada hubungan dia sebagai anak dengan keluarga. Hubungan anak, ayah dan anak. Sebab tu ayah anak, kalau ayah baik, anak baik dah kan. Kalau ayah pergi masjid, biasanya anak tak jadi kaki betul. Biasanya tak jadi lagu tu kan. Kalau ayahnya kuat dakwah, anak insya-Allah. Ayah mengajak orang masuk Islam, mengajak orang pada Islam, tiba-tiba anak kafir. Kita kata pelik benda tak, takkan kot. Tidak kan? Takkan kot. Kan bahasa dia takkan kot. Kalau ayah tu kaki judi, tak judi, habislah benda tu. Ayah ni dakwah 950 tahun, siang dan malam, anak takkan kot. Ini salah siapa ni? Salah siapa? Ini Nabi Nuh tak tarbiyah anak-anak lah ni. Dia jangan fikiran jahatnya tu. Ini salah pilihan sendiri. Ya. Hubungan yang kedua, hubungan nubuah antara umat dengan Nabi. Dua hubungan istimewa ni. Kenapa pada ada dua nikmat hubungan ini, anak tu masih kafir kepada Allah. Begitu juga isteri. Hubungan isteri, suami, ahlu dakwah, ulama. Katakan suami ulama, tiba-tiba isteri jadi lain, tak jadi. Tuan tak boleh masuk akal. Kata ulama dia macam ini. Kerana Nabi ini, Nabi Nuh AS mengajak pada iman kepada Allah. Siang dan malam. Ayah keluar rumah, mereka pun keluar rumah. Bini keluar rumah bercampur dengan kaum musyrikin, kaum kafirin. Ya, anak keluar rumah bercampur dengan kawan-kawan hak kafir. Pergaulan. Isu dia poin dekat sini, pergaulan. Ayah kan keluar siang malam berdakwah. Pesan-pesan, ajar, didik. Tapi pilihan mereka macam. Sebab apa? Asiyah, isteri Fir'aun. Tadi sebut mula-mula doa, saya doa jadi bini Fir'aun pun macam-macam terkejut. Ada hak lipat jadah nak baling ke apa ni? Kan? Bini Fir'aun Ustaz. Dia tarik balik. Sebab dia teringat bini Fir'aun ni beriman, pemain suri syurga. Sebab pergaulan dengan orang beriman dalam istana Fir'aun. Nabi Musa tumbuh besar dalam istana kekufuran. Istana Fir'aun, istana tempat di mana manusia datang menyembah Fir'aun. Istana orang pemiliknya mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nabi Musa alaihissalam tumbuh membesar dalam istana kufur, melihat hari-hari orang sembah ayah angkat lah, kira ayah angkat lah. Tapi mengapa kekufuran tu tak berjangkit ke hati Nabi Musa AS? Sedangkan dia dari kecil. Itu pun perlu kajian juga. Kerana Nabi Musa AS dari kecil dia bergaul dengan orang beriman. Siapa orang beriman? Mak dia lah. Mak Nabi Musa, Ummu Musa, orang beriman. Lepas tu kita buka surah Qasas. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. Kami wahyukan kepada ibu Musa, Ummu Musa. Wahyu apa? Susulah anak kamu.
ardi'ihi fa idza khifti 'alaihi. Bila kamu takut mara bahaya. Rancangan Firaun kan, dia nak bunuh semua bayi kan, dan dia dah jalankan rancangan. Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadawi sebut dalam kitabnya 70,000 bayi-bayi dibunuh oleh Firaun. 70,000 tu tak. Dalam dunia ada tak raja yang bunuh bayi sampai 700 orang, sampai 70,000 dah? Tak ada. Kejam lagi Firaun, bayi tu dibunuh 70,000. Tentera Firaun saja semasa mengejar Nabi Musa dan Bani Israel hingga ke Laut Merah, tentera yang dikerah sahaja 1 juta. 1 juta. Itu tentera kerahan, belum masuk dia punya cabang-cabang dia punya yang hak lain-lain tu, dengan tak masuk dengan polis, dengan SB semua tak masuk itu. Tu cerita Firaun, kekuasaan Firaun sampai ke hujung negeri Mesir. Hebat. Tapi tak masuk dalam hati Nabi Musa. Padahal kecil tu, kalau kita tak jaga anak dari kecil, apa dia dapat, apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, itu akan lekat kat dia. Tapi Nabi Musa tak macam tu. Sebab Nabi Musa bergaul dengan ibunya daripada waktu menyusu itu. Dia cerita dia panjang apa? Cerita Ainul tentang keyakinan. Tauhid ni ada ilmu yaqin. Ilmu yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Tahap-tahap keyakinan. Mula ada ilmu yaqin. Mula ada ainul yaqin. Tengok dengan mata kepala sendiri. Lepas tu baru tingkat paling tinggi haqqul yaqin. Dia tak gentar, dia goyang dengan apa dah. Kita nak pergi kat situ paling tinggi. Jadi Nabi Musa alaihissalam, Allah wahyukan kepada ibu Musa, susulah anak kamu. Bila kamu takut apa-apa berlaku, bahaya dan sebagainya, kamu campaklah ke dalam dalam laut. Hanyutkan, alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Iman, bila buat kerja dengan iman, dia tak ada dua perkara. Apa dia? Wala takhafi wala tahzani. Tidak ada khauf, tidak ada hazan. Kalau kita buat kerja agama masih ada dua benda ni, makna itu adalah iman. Problem iman detected. Problem kat iman. Kita lah termasuk orang cakap. Nak cakap benda betul, takut. Tak, jangan cakap Ustaz kat sini kena jaga hati orang tua-tua ni Ustaz. Dia pun insya-Allah. Silap cakap sekarang. Dia takut tu. Lama-lama ulama jadi bisu. Betul tak tuan? Tuan nampak saya ni semangat lagi kan macam dah letih dah. Saya tengok tuan letih kan. Ustaz kata jangan berhenti. Nasi dah sejuk. Kan? Ayat ni panjang ni. Habis ayat. Jadi wala takhafi wala tahzani. Campak anak hanyutkan ke laut. Siapa tak bimbang, siapa tak sedih. Gila apa? Kalau saya suruh campak cucu tuan-tuan ke laut, tuan-tuan kata apa? Saya kena pelupuh. Kena pukul Ustaz jangan nak buat gila. Sebab itu iman ini memang membuatkan kita gila. Tu yang kan, iman ni buat kita gila. Mana tak gila? Orang beriman ni, dia mencintai dan merindui orang yang dia tak pernah jumpa hidup 1400 tahun dulu. Gila. Kita tu teriak, rindu, sayang, cinta, kasih. Hang sayang siapa? Pernah jumpa? Tak pernah jumpa pun. Mental disorder ni. Mental problem ni. Hang duk cakap seorang-seorang, duk sebut nama, tak pernah jumpa pun. Gila. Dan tu zaman Nabi ada orang berlaku gegan. Sahabat-sahabat pun tak. Gempa masyarakat waktu tu kan. Orang kampung masuk. Nabi tanya ada apa? Orang gila. Ada orang gila kampung. Nabi kata itu bukan gila. Nabi kata hak bukan yang hakul junun. Yang gila sebenarnya maksud kata Nabi ialah orang yang sombong dengan Allah. Gila, sombong dengan Allah tu gila. Gila sungguh. Sebab apa? Dia tahu kalau tak sembahyang tu duduk dalam neraka, satu hukuk. Satu solat tinggal, satu hukuk nak. Dia berani. Hang ni gila tu, hang gila sungguh. Tuan-tuan kalau saya kata kat luar surau ni, luar masjid ni ada buaya, tembaga 5 ekor. Tuan-tuan keluar balik. Ada rimau 5 ekor lepas. Tuan-tuan balik naik motor. Tak keluar lah. Duduk dalam surau ni, mati pun tak apa usah dalam surau. Keluar pun mati kau. Tiba-tiba ada pakcik seorang di kayu sekali. Dia keluar, leh. Kayu sekali. Apa dia tu? Ustaz? Semua mati. Gila pakcik. Gila. Dia berani walaupun dia tahu bahaya.
Tahu dah tinggal solat tu azab selesai, dia buat juga. Ish, gila tu. Dan orang yang beriman pun gila juga. Dia duduk dalam ceramah ni, dia pun duduk kat rumah, duduk makan, duduk atas sofa, bersandak, tengok TV, Astro. Kita duduk dalam ceramah, duduk dengar Ustaz ni merapu. Dia pun kata, apa? Kita malam mandi. Gila ke? Memang gila. Ya, gila kan? Tengah-tengah malam bangun, teriak. Orang duduk tidur, sedang kita duduk teriak. Gila. Gila. Pergi berdakwah. Orang kata tak mau pergi masjid, dia ajak juga. Ni tak faham hang gini, gila, tak faham pula. Gila. Tuan-tuan semua gila. Kalau orang kata dah penceramah tak mai, ceramah tak dapat mai, tuan-tuan mai juga. Gila. Gila. Kan? Jadi tuan-tuan, bila Allah wahyu ilhamkan kepada kepada Ibu Musa susu, buat yang adat. Susu macam biasa. Bila kamu dah tak mampu, hanyutkan anak, serah pada Allah. Maknanya iman serah pada Allah. Ibu Nabi Musa adalah ibu yang beriman dan contoh model orang beriman. Ibu beriman. Nak didik anak ni, nak dapat anak macam Nabi Musa, mesti macam Ummu Musa. Nak anak macam Ismail, bapa mesti macam Nabi Ibrahim. Iman. Ya. Bila dihanyutkan, tak dia tahan diri, jangan takut, jangan risau. Hadza amrullah, ini perintah Allah. Bila Allah perintah, khair ala kulli hal, khair ala kulli hal. Tak ada apa berlaku, jangan risau. Bila buat saja arahan perintah Allah, jangan risau. Wala takhafu wala takhafu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu. Jangan rasa hina kita bila amal Islam, jangan rasa hina. Wala tahinu wala tahzanu, jangan sedih. Kita ni pakai serban, pakai jubah, masuk media, tunduk-tunduk lah, segan ke orang. Itu iman. Hak yang koyak punggung pun dah koyak lutut relax, tanya punggung lah. Dia bangga, kita pakai serban, tunduk, cepat-cepat keluar. Itu iman. Pakai pakaian kekasih Allah malu, pakai pakaian kufar dan musyrikin munafikin, kita bangga. Pakai tie, pakai serban, segan Ustaz. Belum time lagi. Bila time, mati tu. Bila time, awak tak layak Ustaz. Pakai serban tu orang alim je. Siapa kata? Siapa kata? Sahabat yang hafal 4 kul, 3 kul, kul wallah sampai kul wallah yang hafal. Ada juga 4 surah yang hafal. Tuan-tuan bukan 4 surah, Hafiz 10 surah. Alam Nasrah ke bawah. Alhamdulillah, akhirnya orang dia hafal. Kan? Nak pakai serban kita bukan wajib, tapi sunnah kan. Kadang-kadang saya pun tak pakai serban. Tambah-tambah kalau saya nak drink. Oh, drink. Macam cik tahu drink. Nombor kereta steering pula. Oh, itu tak boleh pakai serban. Kita nak pakai Islam. Nak tengah dah lewat lah, nak foto orang tak serban. Saya kira kata, dia bukan tengok ustaz, dia tak kena, dia tengok serban. Apa orang Islam juga kena. Dosa tak. Kan? Nak berkelahi boleh. Tangan serban, tangan luar, pakai singlet je. Ada besi depan. Berkelahi. Nak jaga Islam. Kan? Ini dengan serban, dengan jubah, mulut, apa-apa. Dia kata fitnah orang keji, orang berkelahi. Dalam Facebook pun berkelahi. Dia kata sana sini. Habis Islam. Fitnah ada Islam. Ada tuntutan yang akhirat. Bukan suruh tanggai serban, tanggaikan sikap kita yang tak elok tu. Ya, jadi bila Nabi Musa, Ummu Musa hanyutkan anak yang disayangi, kan, maka ibu Nabi Musa tetap juga sebagai manusia ada rasa gundah gulana. Tapi iman ibu ni diberi kesan pada anak, pada keputusan Allah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami janji, inna radduhu, kami akan kembalikan dia, anak kamu ini, kepada kamu, minal mursalin. Dia akan jadi orang yang diirsal, yang diutus dengan bawa risalah. Jadi Allah janjikan, ini perintah aku, maknanya ini perintah Allah, taat perintah Allah walau berlawanan dengan logik akal kita. Faham tak? Taat perintah Allah ni jangan kira akal, jangan congok dengan logik kita. Kalau kita congok dengan logik kita, banyak benda agama kita akan buat. Kita takkan faham. Kentut tapi ambil wuduk. Kenapa tak basuh punggung? Itu biasalah, klasik punya soalan.
Kan? Contoh klasik dia dah. Kan? Banyak lagi contoh lain. Ni apa nak susah-susah akad? Saya jual, saya beli, saya jual, saya beli. 10 kali masuk kedai. Nak saya jual, saya beli. Saya jual, saya beli. Hak sebenarnya tak ada apa pun, ambil belah. Kita tak faham benar. Tak faham. Bank Islam pun yang terus lagi tinggi dia tak? Dia tak faham. Dia tak faham benar Islam. Sebab itu dalam perkara iman ini taat perintah Allah dalam apa keadaan sekalipun berjaya. Sebab itu ibu Nabi Musa kata ulama, bila dia pegang perintah Allah, ini bukan perintah raja, bukan perintah orang, bukan perintah Perdana Menteri, bukan. Hadza amrullah, ini perintah Allah, aku ikut walaupun ziddul asma', walaupun khilaf dengan akal kita, di situ ada kejayaan dan keselamatan. Itu iman. Itu iman. Lalu Allah buat keputusan untuk pelihara Nabi Allah Musa alaihissalam dari kecil. Duduk dalam istana Firaun, hak yang istana ni bergelumang dengan maksiat kufur, tapi Allah pelihara iman. Bila Nabi Musa hidup dan menjalankan perintah Allah, Allah serah kembali Nabi Musa ke perempuan. Tuan-tuan, ada tak saya nak tanya ibu-ibu? Ibu-ibu, dulu masa menyusu anak-anak, hak menyusu dia masih menyusu ke yang dah lepas dulu lama dah kan? Menyusu anak-anak dulu ada tak orang apa nama Menteri Besar bayar menyusu anak bulan-bulan? Ada tak kerajaan Malaysia bayar menyusu anak sendiri bulan-bulan? Tak ada kan? Ada tak? Ada tak ada? Tak ada Ustaz, belum ada lagi dalam dunia. Elon tu ada lah. Elon salin apa tu? 1,000. Kalau Selangor 1,000, sini apa? RM20. Tak ada tu kan, jumlah tu. Tapi Firaun bayar Elon menyusu untuk ibu Musa berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun lebih barangkali. Firaun dia terbayar. Bayar bukan tanggungjawab. Seorang ibu menyusu anak tak bayar boleh menyusu. Tapi Allah hina Firaun sebab dia merancang untuk menghina Nabi Musa, menghina Nabi, menghina Islam. Allah hina dalam keadaan dia sangat terhina. Firaun yang hebat, yang mengaku Tuhan, dia tak sedar, dia terpaksa menyara, membayar upah menyusu kepada ibu musuh yang akan menghancurkan istana. Ini keputusan Allah untuk hina Firaun kerana apa? Dia melawan orang-orang beriman, dia melawan Islam. Tuan-tuan faham tak ada kerja Allah? Dan Firaun terpaksa datang, terpaksa peluk, timbang, dukung musuh yang akan hancurkan kerajaan. Ini keputusan Allah bila ibu memilih hidup beriman dalam perintah Allah. Tapi kita takut. Kita akan takut nak hidup beriman, kita segan nak hidup beriman, dan yang lebih parah kita redha hidup cara Yahudi wan Nasara. Kehidupan kita hari ini, masyarakat kita, anak-anak kita. Kalau balik IPT tengok di stesen bah, balik rumah tengok baju labu, sampai stesen bah tu keluar dia dah. Takut macam tu. Kita risau macam tu. Lama hak ngaji tahfiz pun sama orang, setengah-setengah tu, bukan nak buruk-buruk dah. Tengok kawan kita ada orang tu. Keluar pagar, Masya Allah, kana wa ma lam yasha' lam yakun. Keluar dalam beg tu macam-macam Walkman. Dulu Walkman dia tak ada tu, VCD apa nama tu tak ada, iPod tak ada, Walkman pasang tik jalan. Tengok bandar pekan apa, bandar Terengganu. Kalau 4-5 orang pakai rantai hak je, dompet yang ikat rantai cangkuk kat seluar. Tak ada orang buat dalam pekan Terengganu tu pak. Bila 4-5 orang yang berjalan tu, ustaz, dia dah nampak, ini mesti budak madrasah ni kata. Sebab orang mengaji biasa pun tak payah ni. Dia macam kejutan budaya. Tuan-tuan, ada lah 4-5 orang tu, tapi hari ni dia ulama lah. Jangan main kan, cerita dulu. Hari ni habis Bukhari Muslim, ngaji 9 kita hari selesai lah. Jadi kita tak sangka buruk kan. Maksud cerita ada juga macam tu. Jadi kita kena berhati-hati dalam mendidik anak, terutamanya hal pergaulan mereka. Kita mengaji kat sini siang malam ceramah kuliah, tengok anak cucu kita, Masya Allah. Sebab tu orang beriman ni dia ada draft, dia ada planning. Dalam doa lagi, Nabi Allah Ibrahim tunjuk dalam doa, Rabbi ja'alni min muqimis salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Mendirikan salat, iqamati salat. Apa maksud iqamati salat? Kita menunaikan hak-hak salat bihuquqiha. Kita ni tunaikan hak-hak salat dengan cara mana? Sempurnakan segala rukun dan syarat-syarat dia.
Dan Nabi-Nabi Allah Ibrahim tak minta doa untuk diri saja. Ni bapa kena berfikiran macam ni. Nak dapat anak macam Ismail, ayah kena ada minda macam Nabi Ibrahim AS. Iman. Ya. Ij'alni min muqimis shalah wa min dzurriyyati. Nabi Ibrahim tak kata min auladi. Tak kata anak-anakku. Min dzurriyyati, dzurriyyah. Dzurriyyah ni panjang ah. Kalau anak dia lebih pertama Gen 1, cucu Gen 2. Kan? Gen 3. Yang ke depan lagi Gen. Dzurriyyah ni dia panjang. Zuriat Nabi Allah Ibrahim. Doa. Masa tu Nabi Ibrahim ada zuriat tak? Kalau kira zuriat tu anak cucu, ada anak cucu tak masa tu? Belum ada lah. Tapi doa, perancangan, planning dia tu dalam minta, dia dah set dah minta. Apa yang kena minta untuk anak cucu? Supaya jadi orang yang beriman. Lepas tu Nabi Allah Yaqub AS, Nabi Allah Yaqub AS semasa Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Kan, bila Nabi Yaqub dihadiri oleh maut, dia panggil anak beliau, baginda panggil anak-anak dia berhimpun. Ni wasiat ni, ayah nak tinggal wasiat. Tuan-tuan kena buat macam tu besok nak meninggal. Panggil anak bini berhimpun nak bagi wasiat. Madza ta'buduna min ba'di, apa yang kamu nak sembah lepas ayah mati ni? Ayah tak ada lagi, kamu nak sembah apa? Wasiat dengan iman. Wasiat dengan iman. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Itu anak-anak ikhlas oleh ayah. Ini yang kami akan sembah Tuhan kau, Tuhan Allah, Tuhan Ibrahim, Ishak, Yaqub. Tuan. Jadi itu kerja seorang ayah. Bila Nabi Ibrahim ni, tengok Nabi Ibrahim semua juga. Bila Allah perintah Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar, tuan boleh ke sampai 9 jam tu ya? Boleh lagi 10 minit? Boleh ha? Besok cuti kan? Saya tak puas kan? Datang ni first time saya main. Ni dah satu-satu masjid masih lagi papan. Main batu dia tak syok ceramah. Tuan bagi dah peluang dia 10 minit. Boleh? Faham tak? Faham? Saya syok, dia ada roh. Ya. Puji sikit lah nak kata 10 minit ni. Nabi Allah Ibrahim AS manusia yang paling kuat iman, Nabi-Nabi. Bila Allah perintahkan tinggalkan Siti Hajar, anak yang masih kecil duduk di padang pasir, tempat yang ghairi dhi zar'in, tak ada langsung tumbuhan. Kata Sayyid Abdul Hasan Ali An-Nadawi, dia kata tempat di mana tidak ada sumber-sumber kehidupan, yang ada sumber kehancuran dan kebinasaan. Padang pasir, binatang buah ada, panah terik, air tak ada, segala punca kebinasaan ada di situ, punca hidup tak ada. Ghairi dhi zar'in, tak ada hidupan, tak ada tanaman. Mana tak ada tanaman, tak ada air lah. Ada air, adalah biasanya tumbuhan. Kan? Oasis biasanya ada tumbuhan, ada pokok, ada tumbuhan. Kalau tak ada tumbuhan, mana air totally tak ada. Tinggalkan di tempat itu perintah Allah. Nabi Ibrahim tinggalkan, tuan-tuan, perintah Allah dia tinggal dengan hati yang redha. Sama macam Ibu Musa dipesan, jangan bimbang, la takhafi wa la tahzani, jangan sedih. Siti Hajar, ibu yang beriman, isteri yang beriman. Wahai suamiku, kalau ini perintah Allah, pergilah. Nabi Ibrahim tak urusan dakwah. Pergilah. Allah akan pelihara kami. Masya Allah, Masya Allah. Allah akan pelihara saya dan anak. Allah pelihara ayang dan anak kita. Jangan risau. Berapa tahun tinggal anak? Orang tablik keluar lama? 3 hari. Tu pun bergaduh. 4 bulan. Tak sayang anak bini pak. Kan dia buat keluar 4 bulan. Tak sayang. Apa ni tinggal anak bini? Tu jenis tak mengaji. Dia kata aku dulu. Training tu duduk lautan 6 bulan. Tak kata apa lah. Yang kawan tu pergi buat PhD, buat apa nama, setahun 2 tahun tinggal anak bini kat sini. Tak apa, dia balik duit. Hak kawan ni balik apa? Balik kayu sugi. Balik kayu sugi. Balik buat tasbih. Kan? Lepas tu duduk balik punya atak. Tu India punya. Kan?
Dia tak nampak duit tu, dia bising. Cuba orang tabligh tu balik bawa ni mai juta. Dah pakat keluar tu kampung. Faham tak? Ini orang ni akal tak? Betul kira. Jadi Nabi Ibrahim tinggal anak bini tempat yang tak sepatutnya. Dia buat kerana Allah. Isteri tinggal kerana Allah. Allah bantu. Allah bantu. Anak jadi Nabi. Anak ni namanya Ismail. Nabi Ismail. Ummu Musa, anak nama Nabi Musa. Ibrahim Siti Hajar, nama anak gelaran Nabi Ismail. Bila balik lama tak jumpa, anak dah besar, bertahun-tahun tak jumpa, hati rindu, sayang, teringat. Mana tak teringat tuan-tuan? Ni kuliah sampai 9.30 teringat rumah lah. Kan? Bohong lah tak teringat. Dia gesek-gesek badan kat tiang. Teringat lah. Kan? Jumpa ni sayang, dapat jumpa anak, Masya Allah, anak semua peluk, cium, rindu, menangis Nabi Ibrahim AS, menangis Siti Hajar, menangis Nabi Ismail AS. Jadi mungkin Allah tidak mahu cinta, sayang, rindu, kasih kepada anak melebihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati seorang ayah yang terpaksa berpisah dengan anak isteri. Kalau tinggal kat rumah banglo tak apa, tinggal kat tengah padang pasir, kering kontak, Masya Allah, tinggal pasrah ni tu kan, balik-balik peluk sayang. Allah tak mahu cinta, sayang, kasih ni duduk lama dalam hati Nabi Allah. Jadi Allah perintahkan melalui wahyu supaya Nabi Allah Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ismail ni anak jahat kan Nabi? Tersoleh-soleh anak tuan-tuan, tersoleh-soleh anak. Kok dah jahat, bunuh orang, sembelih tak rasa apa lah kan. Yang ni anak baik, ya Allah, anak baik, sebaik-baik anak atas muka bumi. Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai anakku, ayah mimpi. Diperintahkan untuk sembelih kamu. Mimpi kan tuan kan? Untuk sembelih. Perintah Allah. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda. Wahai ayah dia cantik. Abati, abah. Orang Melayu kata abah, Arab itu kok kamu lah. Ya abati, ya abah. Wahai abahku, wahai ayahanda. Kan? If'al ma tu'mar. Buatlah seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak anda tak ada masalah langsung, tak ada masalah, anak anda tenang. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jangan risau, ayah anda akan tengok anak anda ini akan dapatkan nanti orang yang sabar. Sembelihlah, tak ada masalah. Ayah, jangan tengok muka saya nanti ayah tangkuk. Halakan muka ke tanah. Kalau tak nanti ayah sedih. Tuan, sembelih anak, siapa sanggup? Tapi hadza amrullah, ini perintah Allah. Orang yang taat perintah Allah, dia berjaya. Allah tukar, Allah gantikan amalan itu dengan tugas pelaksanaan menyembelih anak tadi itu, Allah gantikan dengan pelaksanaan penyembelihan korban. Tentang itu ujian Allah pada hamba-hamba itu. Dan Nabi-Nabi memang orang yang layak dengan ujian-ujian yang berat-berat macam ini. Tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu yang dikasihi, makin kita istiqamah dengan agama, dengan amalan-amalan, dia akan ada ujian. Kita istiqamah dengan ceramah, dengan kuliah, mengaji, dia akan datang. Ujian tu akan datang. Ujian akan datang. Dia macam-macam. Kadang-kadang dia main dengan kereta kita, dia main dekat bini kita, main dekat anak-anak kita. Ujian akan datang. Macam saya pakai kereta macam tu, dia tak boleh lah. Buah 800, dia meragang ni. Kadang-kadang sangkut tengah jalan, dah halo, kuliah tunda boleh. Tuan-tuan nak pergi Belfire, silakan. Awak tak ada masalah. Sangkut punya kali lah, duduk kat rumah. Kemudian ada sahabatnya, alhamdulillah, kan, sahabat baik. Ustaz halo je dia kata, Syekh Bakrul. Ustaz halo je. Oh masya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi sihat, afiat, murah rezeki. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, bapak-bapak, ibu, panjang lagi kisah Nabi Musa ni, ada lagi kisah dah. Kalau ada hari, tuan-tuan kalau tak ceramah di sini, mainlah kata nak kita. Kita ceramah kat sana. Ya, ada kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa ketika menjaga, ketika di bawah penjagaan Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. Ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa di tangan kananmu ya Musa? Qala ya 'asai. Ini tongkatku ya Allah. Atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Tongkat Nabi Allah Musa alaihi salam, tongkat mukjizat. Kalau ada masa depan, kita akan jumpa bincang lagi tentang iman. Itu iman baru tuan-tuan. Slot yang kedua baru nak masuk. Takwa dan juga iman, takwa dan apa Ustaz?
Iman takwa dan amal dan takwa. Mudah-mudahan minta ampun tuan-tuan tak sempat lompat ke slot lain. Jadi saya harap dekat ni lah. Seronok, betul seronok, saya main seronok. Tengok tuan-tuan orang sini segak-segak, sensor. InsyaAllah, insyaAllah. Jangan-jangan letih kan. Tengok kadang tengah tempat ni kuliah pun semua bukan perut dari susah hati. Sini senang hati semua, insyaAllah. Hijau ni semua kan. Tak apa, tak makna, jumpa lagi. Mungkin inilah apa nama perjumpaan kita pun tak tahu mati juga kan. Mungkin inilah jumpa tuan-tuan kalau ada salah silap tak apa. Mungkin tindak tanduk kita doa diri kita kurang disenangi. Tak apa, banyak-banyaklah tuan-tuan tolonglah doa untuk saya. Untuk suami, untuk isteri saya, untuk anak-anak, untuk keturunan saya. Kita semualah supaya kita dimati di jalan Allah. Kita dimati dalam urusan dakwah fi sabilillah. Dakwah ila Allah, dalam jihad fi sabilillah. Ada mati yang lebih indah melainkan mati yang mirip dengan matinya Nabi-Nabi Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tak usahlah mati minta pada masjid, bawa kelambu Kaabah, tak payah. Tak payah minta tu. Itu Allah bagi, itu mau'ud. Hak yang matlub yang dicari ialah macam mana cara kita nak hidup. Sebab yang menentukan mati kita itu, metode mati kita ialah macam mana kita pilih cara hidup. Kalau kita pilih cara hidup, cara ikut cara Nabi SAW, mati itu Allah akan bagi husnul khatimah. Atau saya minta mati ke mana? Nak mati sembam teh rehal lah, mati dalam gulung sudah ada. Macam-macam ada orang. Kita minta mati jalan Allah. Ya, minta mati jalan Allah. Marzuqna syahadatan fi sabilik. Allah marzuqna syahadatan fi biladin nabi. Itu tak apa, tak masalah. Tak apa, tak maaf jumpa lagi. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.